Definisi pensejarahan. Definisi bagi pensejarahan ialah prinsip, kaedah pengajian dan penulisan bagi sesuatu penghasilan karya. Pensejarahan ini meliputi teks, bahan-bahan bersejarah yang berbentuk tulisan untuk membuktikan sumber lisan yang merupakan tradisi masyarakat tertentu. Antara aspek yang terdapat dalam pensejarahan adalah menulis dan merekodkan sesuatu peristiwa untuk tujuan peribadi, seperti menulis dan memberikan penegasan, pembetulan, pembelaan diri serta kelompok. Tujuan pensejarahan adalah untuk mewujudkan kebenaran mengenai sesuatu peristiwa maupun pelbagai peristiwa yang dimuatkan. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran tentang sesuatu peristiwa ataupun peristiwa-peristiwa yang ingin dikaji. Tamadun India merujuk kepada lembah Indus yang merupakan antara tamadun yang tertua di dunia. Tua Piga dalam bukunya yang bertajuk Prehistory India mengatakan bahawa tamadun ini telah bermula pada sekitar pertengahan abad ke-3 sebelum Masihi dan terus berkembang pada abad ke-2 sebelum Masihi. Persejarahan di India bermula pada zaman awal. Zaman awal di India lebih menekankan pada legenda-legenda, kisah-kisah dongeng dan kisah-kisah kembara, kesetiaan dan kesaksian dalam masyarakat India. Antara penulisan karya yang muncul pada zaman itu ialah karya Veda. Veda membawa maksud ilmu pengetahuan atau wisdom. Karya ini termasuk dalam kumpulan kitab Veda dan merupakan karya sastra India tradisional. Karya ini juga menerangkan tentang pembahagian kasta dalam masyarakat Hindu iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan juga Sudra. Pembahagian kasta dapat dibahagi mengikut perbezaan warna atau varna iaitu golongan Brahmin mempunyai kulit yang cerah, Kshatriya berwarna kemerahan, Vaishya kekuningan dan Sudra adalah gelap. Selain itu, karya epik Mahabharata yang merupakan karya sastraan epik. Karya epik Mahabharata ini dicipta oleh Vyasa yang menceritakan tentang peperangan besar yang berlaku antara kumpulan Pandava dengan Kaurava. Peperangan antara kedua kumpulan ini berlaku disebabkan oleh perebutan tahta dan berlangsung selama 18 hari dan kemenangan berpihak kepada Pandava. Selain itu, karya ini juga mempunyai pelbagai bidang seperti agama, falsafah, etika, masyarakat dan kesusastraan. Di samping itu, terdapat juga kesusastraan epik yang lain seperti epik Ramayana yang dicipta oleh Valmiki. Valmiki mahir dalam menggambarkan unsur-unsur alam semula jadi seperti pokok-pokok, sungai-sungai, gunung ganang dan sebagainya. Gambaran ini menceritakan tentang perwatakan Rama yang merupakan pendukung kewajiban, ideal pengorbanan diri, manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung siapa sahaja yang mencintai dharma dan harus diteladani oleh manusia. Selain itu, epik Ramayana juga adalah sebuah cerita yang berasaskan sejarah dan fantasi. Selain itu, karya Raja Terangini adalah sebuah puisi persejarahan yang panjang yang dihasilkan oleh Kalhana. Karya ini memaparkan tentang gambaran sebenar tentang sejarah masyarakat Hindu yang terputus-putus akibat tiada dokumentasi yang lengkap akibat disimpan oleh pihak-pihak tertentu. Karya ini juga mempunyai unsur moral, puji-pujian terhadap negara serta sindiran terhadap golongan pengampu raja yang bersikap berpura-pura. Pada zaman pertengahan merupakan perkembangan zaman Islam di India pada tahun 1526 sehingga 1857. Kedatangan Muhammad Al-Qasim telah menguasai wilayah Sind pada 706 Masihi yang menyebabkan kedatangan Islam pada peringkat awal yang disebabkan oleh hubungan perdagangan di pelabuhan yang menjadi pusat penyebaran Islam. Sebahagian penduduk pesisiran pantai selatan India telah dipengaruhi oleh kedatangan pedagang-pedagang Islam. Selain itu, pengislaman Raja India yang pertama iaitu Raja Cakrawati Farmas iaitu Raja Malaba di pantai selatan India pada 711 Masihi. Kedatangan Islam di India telah membawa kepada pelbagai perubahan seperti konsep persamaan dalam manusia, berfikir secara rasional, menolak khurafat dan meningkatkan martabat wanita yang dahulunya dipandang rendah oleh masyarakat. Seterusnya, antara karya yang terunggul pada zaman pensejarahan Islam di India ialah The Case for India yang ditulis oleh Syed Ahmad Khan yang merupakan seorang sarjana, pemikir, reformasi sosial dan tokoh pendidikan di India. Syed Ahmad Khan dalam karyanya The Case for India tantang mengatakan bahawa umat Hindu dan Muslim perlu bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan India. Nilai patriotisme dan toleransi agama harus disanjung tinggi bagi membentuk masyarakat supaya bersatu padu agar dapat mengecapi kemerdekaan yang diimpikan. Seterusnya, karya Ibnu Al-Athir berkaitan perbahasan sejarah Islam di India. Perbahasan di dalam karya ini tertumpu kepada peristiwa peperangan dan Futuhat Al-Islamiyah pada zaman era Abbasiyah yang tertumpu kepada kerajaan Ghaznawi. Misi ketenteraan ini bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan kerajaan yang diteruskan oleh Muhammad Al-Ghaznawi yang berjaya menawan Sijistan, Multan, Hind, Bahimnagar, Narin dan Kashmir. Pensejarahan India pada zaman penjajahan.
Pensejarahan di India bermula sekitar tahun 1825. Pada zaman penjajahan di India, mereka bukan sahaja mendominasi bidang ekonomi, politik dan sosial tetapi juga dalam bidang pensejarahan pada ketika itu. Sejarawan Eropah menulis sejarah India mengikut acuan pemikiran mereka sendiri telah membawa kepada pensejarahan yang bersifat berat sebelah dan menjadikannya sebagai tempat menunjukkan kekuasaan mereka di India serta memasukkan kritik mereka terhadap masyarakat India. Antaranya ialah karya Hukum Manu yang merupakan karya klasik India yang terkenal pada zaman ini yang diterbitkan oleh Sir William Jones. Karya Hukum Manu tersebut diterjemahkan dari bahasa Sanskrit kepada bahasa Inggeris oleh Charles. Dalam Hukum Manu tersebut mengandungi hukum Hindu yang sama dengan cerita mitos. Karya tersebut juga mengandungi dasar perendangan yang dimulai dengan sebuah teogoni yang berbeza dengan mitologis bangsa lain. Selain itu, Hukum Manu ini dikatakan menyimpang daripada tradisi Hindu itu sendiri. Walau bagaimanapun, Hukum Manu ini tetap mengandungi nilai-nilai moral. Hukum Manu pada zaman tradisi tersebut adalah menyokong konsep Dharma. Terdapat juga karya lain yang juga dihasilkan oleh Sir William Jones yang mengandungi unsur-unsur agama, iaitu karyanya yang bertajuk Object of Inquiry During My Residence in Asia. Dalam karya tersebut, ianya mengandungi hukum-hukum Hindu dan Islam. Hal ini dapat membuktikan bahawa pengaruh agama telah pun ada dalam penulisan sejarah pada zaman penjajahan walaupun sedikit dan tidak mempengaruhi secara langsung dalam penulisan sejarah India oleh sejarawan Eropah. Pensejarahan India pada zaman moden. Dalam hasil karya Hind Swaraj iaitu karya Mahatma Gandhi menyatakan bahawa masyarakat pada zaman moden ini hanya mementingkan diri sendiri. Zaman moden ini telah sebenarnya mengubah dan menyusun semula cara hidup secara universal. Mahatma Gandhi juga mencadangkan perlu membuat pembaharuan, kemajuan dan perubahan pada zaman moden. Mahatma Gandhi berpendapat golongan British akan merosakkan tamadun India dan akan dimusnahkan. Mahatma Gandhi juga telah menghasilkan karya yang bertajuk Sahyaraha. Karya ini adalah hasil suntikan peristiwa yang berlaku di New Delhi, India. Karya ini mengisahkan tentang perjuangan beliau di India. Pengaruh intelektual juga turut mempengaruhi penulisan sejarah India oleh masyarakat tempatan pendidikan yang tinggi serta pengetahuan yang luas telah membuka minda beberapa sejarawan tempatan untuk menghasilkan karya-karya sejarah di India. Antara tokoh intelektual di India pada zaman moden ialah Ramesh Chandra. Beliau merupakan sejarawan tempatan yang mempunyai corak pemikiran liberal. Beliau telah menulis sejarah tentang India pada tahun 1874 sehingga 1880. Oleh itu, penerbitan hasil karya-karya ini telah mengubah semula cara hidup masyarakat India dalam kehidupan mereka. Pensejarahan pada zaman klasik adalah lebih dominan dengan pengaruh agama. Penulisan pada zaman penjajahan atau zaman selepas kedatangan agama Islam adalah lebih menjurus kepada mengagungkan pemerintah dan terdapat juga unsur tokoh tambah dalam penghasilan karya. Walau bagaimanapun, catatan mereka itu terdapat pengubahsuaian dari segi fakta yang menyeleweng daripada situasi sebenar. Kelahiran golongan intelektual telah merancangkan penulisan tentang pensejarahan India. Seterusnya, ia telah menyebabkan timbulnya kesedaran untuk berjuang demi kemerdekaan tanah air. Pensejarahan pada setiap zaman adalah berbeza dari segi perkembangannya, terutama cara dan unsur penulisan karya.